Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana mempertemukan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Hasrizal, satu sekolah sebenarnya, tapi dia tak tahulah kan, sebab saya pun junior tak pernah jumpa. Tahu Ustaz Hasrizal sekolah Izzuddin pun saya baca artikel beliau lah. Jadi Allah yang mempertemukan kita, mudah-mudahan dengan pertemuan ini menjadikan ia sebagai silaturahim dan menjadikan dia amalan saleh dan sebagai pemberat kepada amalan kita pada hari akhirat nanti insya-Allah. Tajuk kita ialah transformasi Ramadan dari sudut fiqh dan ibadah. Kalau lihat kepada objektif yang nak dicapai daripada program pada hari ini ialah memahami fiqh Ramadan dalam konteks yang pelbagai serta menjalani ibadah Ramadan berlandaskan pengetahuan pada aspek fiqh yang tepat dan jelas insya-Allah. Jadi kita terus kepada sebelum itu, apabila kita sebut tentang transformasi Ramadan, iaitu suatu bentuk transformasi itu perubahan lah, ataupun kita tahu transformasi tak? Jadi apa yang kita nak daripada Ramadan tahun ini yang berbeza daripada Ramadan tahun lepas. Jadi sebab tu yang tadi tu digariskan, kita menjalani Ramadan berteraskan kepada ilmu yang tepat dan jelas insya-Allah. Sebab yang tepat itu pun kadang-kadang kita tak tahu sama ada kita betul tepat ke tak. Sebab bila kita cakap masalah fiqh, itu ada pelbagai perselisihan ulama. Jadi kita kata ia tepat berdasarkan apa yang kita faham dan berdasarkan apa yang kita pelajari. Kemungkinan kita punya pandangan tidak tepat, pandangan orang lain tepat. Jadi itu bergantung kepada hujah masing-masing berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita nyatakan tepat, mudah-mudahan kita dekat dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apabila kita menyatakan Al-Quran ataupun semua pengamalan fiqh kita, ibadat kita mesti bertepatan dengan Al-Quran, ialah kita tengok yang mana yang paling hampir kepada dalil. Itu mana yang paling hampir kepada dalil. Walaupun di sana kita tidak menafikan perselisihan ulama yang kadang-kadang berdasarkan ijtihad masing-masing. Jadi itu semua ialah bergantung kepada hujah yang diutarakan oleh setiap para alim ulama ataupun para sarjana. Dan kita mulakan dengan syarat-syarat amalan. Awak tak buka? Dah keluar. Syarat-syarat amalan dalam slide ini saya ada 4, kita sebut 4. Jadi 2 antaranya ialah syarat sah. Maksudnya kalau suatu amalan itu menepatinya, maka dia kira sah. Iaitu pertama ikhlas, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tak keluar Arabnya. Baca maksudnya. Padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Ikhlas tu apa dia?
Ikhlas tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, itu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak kami perintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, melainkan ikhlas kepada Allah. Ikhlas kita sebut tadi ialah tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, itu ikhlas. Di samping maksud yang kita fahamlah, ikhlas tu buat seikhlas yang mungkinlah. Tapi ikhlas yang kita mau pertamanya tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, kemudiannya bolehlah kepada ikhlas yang kita faham, buat dengan apa orang kata seikhlas hati orang kata kan. Sebenarnya ikhlas yang begitu dia daripada tauhid, iaitu tidak mensyirikkan Allah. Dia membawa kepada suatu tingkatan yang kita namakan ihsan. Kan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kita menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Dan jika kita tidak melihat Allah, maka Allah akan melihat kita. Kita tahu bahawa Allah melihat kita. Itu ikhlas dan ihsan. Yang ihsan itu susah sikit, melainkan kita berusaha untuk mendapatkannya. Itu ihsan. Sebab nak merasakan Allah itu wujud, dia berbeza dengan kita kata Allah tu ada. Allah ada, memang Allah ada, tapi kadang-kadang kita tidak merasai kewujudan Allah. Iaitu yang kadang-kadangnya buat kerana orang, tak nak buat pun tak apa, tak puasa pun dia pun apa, dia kisah. Dia tahu puasa wajib tapi dia tak nak puasa sebab dia tahu Allah ada, tapi dia tidak merasai kewujudan Allah tu. Itu ihsan. Apabila Nabi kata 3 perkara yang kamu buat akan mendapat halawatul iman, iaitu kemanisan iman, Nabi kata jelas sekali, tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Ditanya kepada Nabi, wa ma tazkiyatun nafs, apa itu pembersihan jiwa? Nabi kata, kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Itu ihsan tu. Jadi itu pertama ikhlas. Yang berikutnya benar, iaitu bertepatan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, ala syariatin, suatu syariat. Allah jadikan Nabi itu di atas satu syariat dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui as-shawab, ataupun kita sebut mutaba'atul rasul, mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mendapatkan amalan kita itu diterima oleh Allah, pertama ikhlas, yang kedua mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada tahun lepas kita masuk Ramadan mungkin tak ada ilmu ataupun kurang tentang sesuatu isu ataupun sesuatu perkara, maka pada tahun ini kita berusaha untuk melaluinya dengan ilmu, supaya apa yang kita lakukan dalam Ramadan tahun ini kita yakin dan kita berpuas hati dengan ilmu. Yang ilmu itu nanti akan membawa kepada pertama ikhlas, yang keduanya mutaba'atul rasul, mengikut cara Nabi, dan ianya benar dan tepat. Kalau sekiranya kita buat suatu amalan tapi tidak mengikut cara Nabi, maka dia nanti jadi tidak tepat dan tidak benar. Itu maksud benar, iaitu bertepatan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya 2 syarat lagi, iaitu syarat kesempurnaan. Pertama ialah berpegang teguh kepada apa yang telah disampaikan, iaitu firman Allah, khuzul kitaba biquwwah, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepada kamu. Dan itu banyak ayat-ayatnya. Nabi apabila Allah sebutkan kepada Nabi Musa, kepada semua para nabi, ambillah kitab ataupun ambillah apa yang telah kami turunkan kepada kamu dengan kuat, iaitu dengan bersungguh-sungguh. Maka dia syarat kesempurnaan. Kalau kewajipan salat pada waktu ini, maka kita ambilnya dengan sempurna, ambil dengan betul-betul, pegang betul-betul, itu ilmu, dan buat dengan apa, betul-betul, dan buat dengan ikhlas, buat dengan bersungguh-sungguh. Itu maksud dia. Jadi bukanlah masuk bulan Ramadan meleha je apa tak buat, kan?
Dia pun tak tahu nak buat apa bulan Ramadan. Puasa aja. Tapi pengisian dalam bulan puasa tu dia tak tahu. Tu orang pihak kata meleha, tak buat apa-apa. Berikutnya ialah syarat kesempurnaan ialah bersegera dalam melakukan kebaikan. Itu banyak juga ayat-ayat yang disebut Al-Quran, fastabiqul khairat. Berlumba-lumba kamu melakukan kebaikan. Jadi kita apa-apa saja kebaikan yang ada mesti kita mau dulu. Apa-apa saja. Contoh, kita kadang-kadang saf pertama kosong, tapi bila bila dah kosong tu, kita yang duduk belakang tu mempersilakan orang lain. Silakan. Yang dia tak berselia silakan. Yang dia tak ke depan, tapi disuruh orang lain. Tak kira lah dalam bab ni kita fastabiqul khairat. Kelebihan duduk saf pertama tu kita nak. Walaupun yang datang tu ustaz lewat sikit, no, aku punya tempat bukan ustaz. Itu fastabiqul khairat. Berlumba-lumba melakukan kebaikan. Dalam bulan Ramadan kita pun mau berlumba-lumba melakukan kebaikan, amalan soleh. Buat dalam keadaan yang bersungguh-sungguh. Bersedekah. Banyakkan bersedekah, banyakkan senyum, banyakkan buat amalan-amalan soleh yang lain. Itu fastabiqul khairat. Bukan saja kita buat amalan kebaikan untuk kita saja, tetapi kita menunjukkan orang lain pula untuk buat suatu kebaikan itu. Man dalla ala huda, siapa menunjukkan kepada suatu petunjuk ataupun ala khairin, siapa menunjukkan suatu jalan kebaikan, maka dia mendapat juga apa yang kebaikan yang jika sekiranya kita tunjuk kepada orang dia pergi buat kebaikan itu, kita juga mendapat pahalanya. Tapi jangan menahan orang daripada melakukan kebaikan. Dahlah dia tak nak buat, lepas tu pergi tak bagilah orang lain buat. Dia tak nak pergi masjid, dia pergi ngasuh orang lain jangan pergi masjid. Dia tak nak bersedekah, dia pun pergi ngasuh orang lain janganlah bersedekah. Buat apa kita cari duit penat-penat mahal? RM1 ingat senang nak cari RM1. Dia tidak menunjukkan jalan kebaikan. Kadang-kadang kita, kalau kita tak mampu buat sesuatu, tiba-tiba ada orang lain yang mampu buat, kita kena doakan dia supaya Allah bagi dia kekuatan, supaya dia boleh buat lagi, dan supaya kita juga boleh mencontohinya. Kita ada satu sikap yang dinamakan Ghibtah yang Nabi suruh tu, bukan hasad yang Nabi larang. Hasad tengok dia ni kaya, dia rasa tunggulah nak tunjuk belagak ya, BMW. Dia pun tu malas lagi aku toreh. Itu hasad. Dia ni kaya, malas lagi aku suruh pergi rompak mah dia. Dia hasad, dia tak suka orang itu ada kebaikan, dan dia nak kebaikan itu mesti kat dia ataupun tak ada, dua-dua tak ada, fair. Dua-dua okey, hang tak kaya aku pun tak kaya. Kereta kau BMW aku toreh bagi rosak sikit, apa hati ya. Yang penting orang lain tak ada, itu hasad. Tapi ghibtah, kita tengok dia buat kebaikan, kita doakan dia, doa pula, ya Allah kalau boleh kau jadikanlah aku macam dia, dan kau tambahkanlah rezeki yang daripada dia. Itu ghibtah. Iaitu kadang-kadang susah juga. Walaupun nampak senang, cakap memang senang, tetapi bila kita nak buat itu suatu berat. Itu ghibtah. Kita suruh orang, tunjukkan orang kepada jalan kebaikan, kita akan mendapat sekali kebaikan tersebut. Jangan ada satu sikap yang tak suka kepada orang lain. Bila tak suka dia membawa kepada su'uzan, sangka buruk ke orang. Bila sangka buruk ke orang, dia pun tension. Bila dia pun tension, datang AJN jumpa saya. Sakit jantung. Berikutnya, Islam itu mudah. Benarkah Islam itu mudah? Ya, sekiranya kita buat berdasarkan dalil, sangat senang dan simple. Firman Allah, apa semua saya pun tak boleh baca kerana saya bukan ingat. Tak ada ni slide, kertas lebih. Allah menghendaki kemudahan bagimu. Apa ayat? Yuridullahu bikumul yusra. Allah nakkan suatu kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tak mau kesusahan kepada kamu. Itu Allah Azza wa Jal sangat sayang, sangat kasih kepada saya edit slide ni
Jadi saya bagi tandra tu tak boleh baca kot. Allah nakkan suatu kemudahan dan Allah tidak mahu suatu kesusahan kepada kamu. Itu sifat kasih sayang Allah kepada hamba dia. Bermaksud apa? Semua amalan ataupun semua ibadat yang Allah suruh kita buat, pasti kita boleh buat, dan ianya sangat simple dan sangat senang. Jika suatu ini tak boleh, maka Allah bagi peruntukan lain macam ni pula. Jika macam ni keadaannya, macam ni pula cara pelaksanaannya. Iaitu semua yang kita semua tahu, ada namanya rukhsah dan sebagainya, suatu keringanan yang Islam bagi. Semuanya sebab nakkan kemudahan kepada hamba. Tak boleh wuduk, maka tayammum. Tak boleh berpuasa, maka boleh buka kemudian ganti pada hari yang lain. Kalaulah sakit dan terpaksa kena makan ubat, maka dia boleh ganti pada hari yang lain. Itu semua kemudahan. Nabi SAW menyatakan, fa innama bu'istum muyassirin, sesungguhnya kamu hanya diutus, itu apabila Allah sebut kepada Nabi untuk memudahkan, dan Nabi sebut kepada sahabat Nabi, itu sesungguhnya kamu hanya diutus untuk memudahkan, bukan memayahkan. Itu hadis apabila ada seorang lelaki Arabi kencing dalam masjid. Ada kencing, semua para sahabat pergi. Apa kencing-kencing dalam masjid? Kan kalau kita habis maki terus lah. Itulah mak bapak tak ajar. Sial mak bapak dia. Bukan mak bapak dia tak ajar, dia nak kencing kat situ. Jadi bila dia kencing, bila Nabi kata sesungguhnya masjid bukan tempat macam ni, masjid tempat salat, tempat tasbih. Kemudian Nabi kata sesungguhnya kamu hanya diutus untuk memudahkan, bukan memayahkan. Memudahkan, bukan memayahkan. Islam mesti memudahkan orang. Kalau kita ada rasa pengamal Islam dan kita rasa ini senang sangat ni, kita kena susah-susahkan supaya orang berusaha betul-betul. Dah, itu bukan Islam. Nabi SAW antara dua pilihan, maka Nabi tidak akan memilih melainkan yang mana paling senang, malam yakun ithman, selagi mana tidak membawa kepada dosa. Mudah dengan dalil, bukan memudah-mudahkan ikut hawa nafsu, mudah dengan dalil. Yang jadi tak mudah itu apabila kita menyusah-nyusahkan. Ad-dinu yusrun, agama mudah, wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Dan tidak akan merasa suatu, tidak ada orang yang memayah-mayahkan agama, melainkan nanti dia sendiri akan rasa payah. Ada seorang ustaz lah umum ya, ada seorang ustaz, dia pun mengajarkan kepada anak-anak murid dia, apabila sakit macam mana pun kau kena semayang, tak boleh jamak ke apa pun, semua tak boleh. Jamak ni hanya untuk musafir saja, dia kata. Ni ada kena beza dua dah. Orang tak faham masalah jamak qasar ni. Jamak dan qasar dua benda yang berlainan. Jamak lain, qasar lain. Kita fokus kat qasar itu untuk musafir. Okey, betul. Tapi jamak itu bukan untuk musafir saja. Untuk tak musafir pun boleh. Ada dia punya kalau diperlukan syarat-syaratnya lah. Tapi dia mengajar tak boleh ni. Siapa kata jamak waktu sakit ni, sesat. Pergi hospital, dia pergi hospital, dia yang sakit, jamak dia. Bila anak murid tengok dia jamak, ustaz kata tak boleh jamak. Untuk engkau tak boleh, untuk aku boleh, sebab aku dah faham Islam. Aku dah baca kitab-kitab, aku boleh lah, layak untuk aku. Tapi orang awam ni tak boleh. Oi, kita Islam ni nak senang untuk diri kita ke untuk menyenangkan semua orang? Nabi nak menyenangkan semua orang. Tapi kalaulah Nabi kira nak senang dia je, maka yang mana senang-senang dia ambil, yang susah ni hampa punya, ni khususiat bagi aku, dah habis cerita. Senang. Tapi apabila tidak ada ilmu, maka dia menggunakan ikut hawa nafsu dia. Yang mula-mula dia kata tak boleh, dan untuk orang awam tak boleh, untuk aku boleh. Itu tidak adil dan tidak jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi mesti hilang pula. Transformasi Ramadan berikutnya. Benarkah Islam itu mudah? Habis. Jadi simple, kita nak memudahkan. Transformasi tak akan berlaku jika ianya susah aja.
Tahun lepas susah, tahun ni susah lagi. Tahun depan susah lagi. Susah lagi kita hidup. Mungkin. Transformasi Ramadan. Pertama, dia nak transformasi ni ada dua lah, saya tulis situlah. Kalau tuan-tuan rasa nak tambah pun boleh, tak ada masalah. Itu apa yang saya lihat lah. Transformasi Ramadan 1433 tahun ini, pertama ialah muhasabah sebelum Ramadan, dengan melihat kembali apa yang telah dilakukan pada Ramadan yang lepas dan berazam untuk memperbaiki dan mempertingkatkan lagi kualiti ibadah pada tahun ini. Muhasabah. Macam mana nak transform tahun ni lagi bagus? Kena muhasabah yang lalu. Muhasabah ada dua. Satu, muhasabah benda yang belum nak buat. Yang kedua, muhasabah benda yang dah buat. Muhasabah benda yang dah buat, apa yang telah kita lakukan pada Ramadan tahun lepas, itu di muhasabah balik. Mana kurangnya, mana yang time-time kita malas tu, tengok banyak malas ni. Ramadan malam 1, malam 2, malam 3 okey. Malam 4, 5, 6, 7, 8 okey sikit. Okey sikit lah. Okey kurang sikit lah. Dekat nak raya lagi okeynya kurang lagi. Jadi itu muhasabah. Tengok dalam masa kita berpuasa, apa yang kurang dalam keadaan kita melakukan puasa Ramadan. Banyak tidur lah tahun lepas banyak tidur, membazir, atau semua muhasabah benda yang telah kita buat, dan muhasabah benda yang akan kita buat. Tahun ni apa yang kita nak buat? Mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan untuk kita melaksanakan dengan sempurna mungkin. Yang kedua ialah persediaan ilmu dan kefahaman. Persediaan ilmu dan kefahaman. Mesti ada ilmu dan mesti faham. Puasa itu apa? Apa yang membatalkan puasa? Mesti ada ilmu dan mesti faham. Bukan ikut-ikut je. Dah lama dah ada sekolah macam tu lah. Ustaz, orang kata batal lah, habis-habis, tak habis-habis. Tahun ni batal juga. Tiap tahun tanya balik lah yang sama. Bukan salah lah, tapi kadang-kadang dia datang confuse tu, confusion tu. Tahun lepas dah cakap dah, kalau suntik ubat tak batal. Tahun ni tanya lagi, Ustaz, kalau suntik ubat batal tak? Tahun depan tanya lagi. Sebenarnya kita dah tahu dah, tapi sebab confuse tadi tu, sebab dia setahun sekali. Kalau dia setahun banyak kali tu, dengan sunat-sunat puasa sunat ada tahulah. Tapi yang mana yang setahun sekali tu, kadang-kadang dia terlupa. Tak ada masalah untuk kita ingatkan. Jadi mula dengan persediaan ilmu dan mesti faham. Kadang-kadang yang jadi tak faham itulah yang cacat merba lah cara puasanya, ataupun dia pun tak tahulah apa yang dia nak kena buat pada bulan Ramadan. Terus kepada puasa, as-siyam. Al-imsaku 'anil ta'ami wasyarab wal wiqa' bi niyyatin khalisah lillahi 'azza wa jal fi jami'in nahar. Puasa itu menahan diri daripada makan dan minum, wal wiqa' jima' dengan niat ikhlas kerana Allah dalam sepanjang siang harinya. Itu puasa. Menahan diri, makan, minum, jima' secara ikhlas, khalisah lillahi azza wa jal fi jami'in nahar, pada siang harinya. Itu takrif puasa. Setakat ni faham takrif tu? Makan, minum, jadi semua yang namanya makan batal puasa, semua yang namanya minum batal puasa, semua yang namanya jima' batal puasa. Habis, tiga je. Tiga aja benda yang membatalkan puasa. Ustaz ni sesat kan? Itu saja yang membatalkan puasa. Semua yang kena mengenai makan, suntik, orang sakit kat hospital yang dimasukkan makanan, itu dikira makan lah. Orang yang sakit dimasukkan ubat, itu tak dikira makan. Makan ni kita mau kenyang dan memberikan tenaga. Tapi kalau dia sakit, tengok ada ubat-ubat tertentu lah. Kalau ubat tu jenis taghziyah yang boleh memberikan dia kekuatan makanan, maka itu yang para ulama kata dia masuk dalam kategori makan. Makan ikut mana? Mulut.
Makan ikut-ikut part lain tu ada? Tak ada tak? Jadi makan mesti ikut ni saja. Orang sakit dia masuk susu ke apa ke ikut hidung, ikut sinilah, sini jugalah. Dia tak masuk ke bawah lah. Itu makan ikut atas. Jadi yang mana masuk ikut sini membatalkan puasa? Masuk ke tempat lain? Nanti kita jawab. Berikutnya, lambat. Fadilat. Tentang fadilat, pemahaman yang betul berkenaan fadilat itu menetapkannya berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Itu dia punya point. Fadilat mesti ditetapkan berdasarkan dalil yang sahih. Kalau fadilat itu tidak datang dengan dalil yang sahih, maka tak adalah fadilatnya. Kalau kita ada bos kita yang berhak untuk menentukan gaji kita naik ke tak naik, kita kata kat kawan dia, hang boleh tolong siapkan ni tak? Ni aku punya kerja tak siap lagi ni. Siapkan, nanti bos akan naikkan gaji hang 1,000. Orang nak percaya ke tak? Tak adanya orang nak percaya. Yang nak bagi 1,000 naik itu bos, bukan saya. Tiba-tiba saya cakap, kalau you buat benda ni, kau dapat 1,000. Dia pun buat. Apa orang tak dapat? Hang tipu aku ya? Memanglah. Sebab bukan aku yang menyain naik gaji. Naik gaji tu bos. Maka kena bos dia yang cakap. Kalau ini job scope yang telah ditentukan oleh bos, ya kita buat. Tengok performance bagus, bos naikkan gaji, naikkan pangkat. Bos yang bagi. Tiba-tiba kita kata, tuan-tuan, kalau tuan-tuan sembahyang tarawih malam ni, pahalanya sekalian para malaikat. Pahalanya sekalian para malaikat. Mendapat kebesaran Jibril, Mikail, Israfil, macam-macam lah dah. Kalau pula malam ni akan mendapat pahala sekalian para nabi. Yang itu yang kita mau cek, betul ke Allah cakap dan betul ke Nabi cakap? Bos cakap ke tak? Kalau bos tak cakap, ni sekalian para nabi ni siapa nak bagi ni? Saya lah yang bercakap kepada orang ramai. Nak tipu orang sangat senang kan? Boh jubah sikit ni, nanti saya balut serban sikit, saya kata tuan-tuan malam ni buat begini pahalanya gini. Hari akhirat esok mana ustaz, mana pahalanya tak tahu. Setan pun berlepas diri daripada orang yang buat maksiat. Syaitan dia berlepas diri daripada orang yang mensyirikkan Allah dengan dia. Pada hari akhirat nanti dia akan cakap daripada Allah Ta'ala, yang kau nak ikut, dia akan cakap depan kita nanti pada hari akhirat nanti, sebab kita ikut dia, yang kau ikut aku siapa? Maka jangan cela aku, kau cela diri sendiri. Inni akhafullah, aku takut Allah. Setan kata aku takut Allah. Aku suruh kau buat ni, ikut. Kenapa? Maka janganlah nak ngutuk aku, ngutuk diri sendiri. Itu syaitan. Dalam peperangan, bila dia menggalak semua orang kafir, perang. Bila dah bertemu dengan tentera Islam, dengan tentera kafir, syaitan kata inni bari'un mink, aku berlepas diri daripada kamu semua. Inni akhafullah, aku takut Allah. Aku nampak apa yang kau tak nampak. Syaitan kata. Dia pun bohong orang, tapi dia tahu sebenarnya kedudukannya. Jangan bohong orang. Fadilat ini mesti ditetapkan dengan dalil yang sahih. Mengutamakan sesuatu yang disebut fadilatnya sehingga mengabaikan waktu-waktu yang lain. Ini pun satu hal. Contohnya, bersungguh-sungguh beribadat dalam bulan Ramadan sahaja tetapi tidak bulan lainnya. Itu salah. Itu sebagai para ulama menyebutkan merebut waktu yang tidak afdal kadang-kadang dia jadi lebih afdal. Merebut waktu yang afdal kadang-kadang dah jadi tak afdal. Dia pergi rebut Ramadan, habis Ramadan tidur sepanjang tahun. Datang Ramadan berikutnya, penuh masjid, penuh tarawihnya. Habis Ramadan tak buat apa dah. Puasa 6 pun lihat. Contoh lah, itu contoh. Orang malam nisfu Sya'ban,
berpulutlah, siangnya berpuasa, malamnya buat ibadat, malam esok itu kadang-kadang Nabi kata bila para sahabat duduk lepas maghrib, Nabi kata, kau tunggu apa? Kami tunggu nak apa? Waktu isyak. Nabi kata, kau telah melakukan suatu perkara yang orang lain abaikan. Maksudnya antara maghrib dan isyak tu biasalah, lepas habis maghrib orang berjalanlah ke mana-mana saja, tapi mereka mengambil waktu itu untuk dimanfaatkan. Jadi bukan kita kata Ramadan ni jangan buat apa. Tak, Ramadan suatu kita kata enjin tadi tak? Enjin yang akan membawa kepada bulan-bulan berikutnya. Tapi kalau dia utamakan Ramadan saja, lepas habis Ramadan habislah dia punya ibadat, habislah. Itu fadilat puasa itu saya just ringkaskan, itu semua telah kita dengar dan diambil daripada hadis yang sahih. Berikutnya fadilat tadi fadilat apa? Fadilat puasa. Fadilat Ramadan pun begitu juga. Semua fadilat-fadilat ni kita dah dengar dah sepanjang tahun dan ianya sahih. Terus masuk kepada adab berpuasa. Saya buat tajuknya adab berpuasa, iaitu bersahur. Suhur atau bersahar bermaksud waktu dekat dengan subuh. Daripada Anas, makanlah sahur kerana padanya ada keberkatan. Tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Dari Amr bin Al-As, Nabi kata, beza antara puasa kita dan ahli kitab ialah makan pada waktu sahur. Faslun ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatus sahar. Fadilat sahur iaitu dari Umar, sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna, mendoakan kepada orang-orang yang makan sahur. Dari Salman, Nabi bersabda, keberkatan itu ada pada 3, iaitu berjamaah, serid itu makanan macam bubur orang Arab buat, dan bersahur. Bagaimana bersahur? Bagaimana yang dikira bersahur? Iaitu dari Ibnu Umar, Nabi bersabda, bersahurlah kamu walaupun dengan seteguk air. Bersahurlah kamu walaupun dengan seteguk air. Jadi jangan lepaskan sahur, dia barakah. Banyak yang kita tahu kadang-kadang kita tinggal. Maka sahur tu oleh kerana berat nak bangkit, kita pun meninggalkan keberkatan itu. Sedangkan keberkatan itulah yang kita nak rebut. Faslun, beza antara kita dengan ahli kitab, puasanya mesti makan sahur. Orang yang ada puasa wisal, wisal tu puasa berterusan. Maksudnya lepas maghrib dia tak nak buka, dia boleh, dia ada peruntukan, dia boleh terus, tetapi bila sampai sahur dia kena makan. Dia tak boleh direct pada hari berikutnya sahur. Orang kita faham sahur lepas tengah malam tu. Siapa itu bukan sahur, tu siapa? Biasa student lah, student dia kata pukul 1, pukul 2 jom kita pergi beli makan sahur. Dia pun pergilah makan dekat gerai-gerai mana ke. Itu tak sahur tu dah, tu siapa? Sahur qubailil fajri, dekat nak subuh, itulah time sahur. Iaitu wabil asharihum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Iaitu sepertiga akhir malam, mereka bangkit tengah malam, qiyamul lail, maka mereka beristighfar. Allah kata wabil asharihum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Waktunya hadis tu, bila Bilal itu azan di waktu malam, makan dan minumlah kamu sehinggalah azan Ibnu Ummi Maktum. Itulah time sahur. Itu apabila masuknya subuh, habis time sahur. Bila nak start, qubailil fajri, dah dekat-dekat nak subuh. Sebab itu disebut antara sunnahnya, nanti disebut sunnahnya. Bagaimana dikira sahur? Seteguk air kita sebut tadi. Diulang-ulang. Apa yang perlu dilakukan? Iaitu dari Abu Hurairah, apabila salah seorang kamu mendengar azan sedangkan masih makan, janganlah dia berhenti sehingga selesai hajatnya dari makanannya itu. Hadis ni apabila idza sami'tum nida, bila kamu dengar azan, wal ina'u ala yadi, kamu punya bekas makan minum
masih di tangan sedang makan, maka janganlah dia meletakkannya sehingga dia menunaikan hajatnya daripada makanan tu. Hadis ni jangan pula pergi ambil apa nama, setiap pagi bangun lewat lah, lewat dah azan baru sibuk nak makan. Hadis ni perlu dilihatlah konteksnya, terbangun lewat. Memang bila kita terbangun lewat, kadang-kadang memegang azan dah, pada ketika itu makanlah. Jangan pergi tambah lagi dah peroyok, ditambah gulai lagi, tak maulah. Yang mana ada saja. Dan kita pun bila dah tahu bangkit lewat, yang pergi makan satu pinggan tu kenapa? Cukup seteguk air, ambil 2-3 biji kurma, cukup lah. Kalau nak nasi, nak perkena nasi juga, bau sikit. Dah tahu lewat kan. Ini kalau lah setiap pagi main dia pergi ambil hadis ni, hadis ni okey lah, setiap pagi kita lewat tak apa. Setiap pagi azan je dia makan. Tak betul ya. Itu cara pengamalan hadis ni tak betul. Dekat nak subuh, tetapi kadang-kadang kita terlewat. Bila berlakunya kita dengar azan subuh dah, maka pada ketika itu habiskan. Mana dalam minum tu habiskan. Jangan makan-makan Allah azam, pergi singki dia pergi keluarkan balik, dah telan dah. Air tu dah minum sikit je, azan dah, tak boleh minum dah. Aku dahaga dah ni, minumlah segelas tu bagi habis kan. Habiskan. Itu kemudahan. Tapi jangan ambil pula ringankan benda tu, ataupun ambil sambil lewa pula main setiap pagi jadi macam tu. Sunnah untuk melewatkan sahur. Berbuka puasa, ini pun sunnah ni kita tahu, mempercepatkan buka puasa. Itu semua kita ingat, jangan risau. Mempercepatkan buka puasa, dia pun duduk gelas kat depan mulut lah. Allah, tak ada apa-apa lagi. Itu bukan maksud cepat. Mempercepatkan buka puasa, tak adalah bila orang dah azan duk sibuk tengok TV lagi, assignment sikit lagi tak siap ni, itu melewatkan. Tapi kita dah duduk depan meja tu pun jangan mengada sangat. Okey, sedialah. Itu tak dikira mempercepatkan buka puasa. Maksudnya bila azan dengan tenang kan, ambil bismillah, minum air, macam itulah. Bukan dah prepare siap-siap. Kalau dah prepare siap-siap, kita tak kata salah lah, tapi buruk panggil. Sunnah untuk dipercepatkan, Yahudi dan Kristian melewat-lewatkan berbuka puasa. Yahudi dan Kristian pula melewat-lewatkan buka puasa. Sahur dia tak makan sahur, lepas nak buka puasa dia melewat-lewatkan. Berbukalah dengan beberapa biji rutab sebelum kamu salat. Jika tiada, bukalah dengan biji tamar, dan jika tiada, maka berbukalah dengan beberapa teguk air. Teguk air itu dia tak sebut air sirap ke? Nabi buka dengan rutab. Rutab tamar basah lah, rutab. Kalau tak ada tamar kering tu, itu tamar. Kalau tak ada tamar, maka minum air kosong pun jadi. Sebahagian fuqaha kata berbuka dengan benda yang manis, itu ijtihad dia lah, sebab Nabi buka dengan rutab. Tapi kalaulah tak ada, maka dengan air kosong pun bukanlah dikira dia tak ikut sunnah dah. Tak, air kosong pun dikira dah. Bukan semestinya air manis ataupun benda manis. Dan doa berbuka puasa, sebelum tu apa-apalah, hilang satu slide. Doa buka puasa, dhahaba az-zama'u wabtallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Dalam slide, dalam kertas, dhahaba az-zama'u, hilang dahaga dah, wabtallatil 'uruq, dah basah dah ni, apa Indonesia, tenggorokan, wa thabata al-ajru insyaallah, dan telah pun ada pahala insyaallah. Ulama bincang, bila kita nak baca ni, sebelum minum ke, sebelum makan ke? Kalau sebelum, belum hilang dahaga lagi. Dhahaba az-zama'u, dah hilang dahaga dah, aku ni dahaga lagi ni. Maka sebagian kata bismillah, minum air ataupun dengan rutab, kemudian barulah baca dhahaba az-zama'u wabtallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Doa tu bagi hafal pula. Di samping doa yang kita hafal tu, apa doa lah, saya lupa dah. Tukar yang ni lah.
dhaba az-zama'u wa ibtallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Banyak sedekah. Ibn Abbas menyatakan Rasulullah itu pemurah dan bertambah menjadi pemurah sewaktu di bulan Ramadan. Ini antara benda yang mesti kita buat pada bulan Ramadan. Banyak sedekah. Setiap hari kita akan ada dua malaikat. Kata satu malaikat, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, kau beri kepada orang yang menginfak, orang yang bagi derma, khalafa, ada ganti. Datang satu lagi malaikat, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, kau bagi orang kedekut ni, habis harta dia. Talaf, habis. Jadi jadilah orang yang bersedekah, banyak infak. Dengan demikian para malaikat doakan kita supaya Allah tambahkan lagi harta. Kadang-kadang kita tak rasa sebab kita tak buat. Kadang-kadang kita bagi orang, kita akan rasa ada je rezeki datang. Kalau kita duk tak nak bagi, memang Allah, duit dah habis dah. Dah pertengahan bulan dah ni. Tak nak dia derma dia. Kalau dah jadi kaya pun macam tu jugalah. Dulu waktu miskin, Allah bagilah aku kaya, boleh aku derma. Lepas dah kaya, haram. Derma pun tak mau, orang datang rumah pun herdiknya. Kita kalau tak nak bagi, jangan herdik, jangan hina. Walaupun mungkin kita tahu dia bohong kot. Datang kat restoran dengan kayu buta dia tu, pakai spek hitam. Dia perhati, dia masuk kedai. Oh, ni ada bendul ni, cuba tengok laju ke tak? Oh, laju ni naik bendul. Bohong kan? Dia pun datang kat meja kita. Hang belah lah. Bohong, ngok. Itu tak elok. Walaupun mungkin kita tahu dia bohong, tapi bukan kita untuk herdik dia. Biarlah, tak payahlah. Kalau tak nak bagi, senyap dah. Kalau rasa nak bagi, bagilah. Tak boleh ustaz, saya rasa tak senang hati ni, rasa macam dia bohong. Tak payah bagi. Bila rasa kesian dia, bagi. Bagi bila kita ikhlas. Walaupun 10 sen, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu sangka, jangan kamu merendah-rendahkan benda ma'ruf walaupun sekecil benda. Bagi 10 sen dengan orang bagi 10 ringgit, 10 sen dengan ikhlas, 10 ringgit tak ikhlas. 10 sen itulah besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Banyakkan sedekah. Dan kita disuruh pada bulan Ramadan ni bagi makan orang yang berpuasa supaya dia boleh berbuka puasa. Siapa yang bagi orang berbuka puasa, maka dia mendapat pahala puasa dia tu juga, tak dikurangkan sedikit pun. Jadi bulan ni kita nak didik diri kita supaya menjadi orang yang banyak sedekah. Bertadarus Al-Quran. Nabi pada bulan Ramadan, Jibril akan datang pada setiap malam dan bertadarus Al-Quran. Apa maksud tadarus? Hang baca, aku dengar, aku baca, hang dengar. Tu tadarus. Kalau seorang-seorang, tu tak namanya tadarus. Kalau tadarus ramai-ramai pun tak nama tadarus, tu terderah. Tadarus, okey, saya baca, you check. You baca, saya check. Itu maksud tadarus. Tapi kalau baca ramai-ramai serentak, itu tak nama tadarus. Ataupun baca seorang-seorang, itu baca Quran. Jadi mesti tadarus, iaitu orang baca, orang lain check. Bukan maksudnya tak boleh baca sendirian, boleh. Cuma Nabi SAW dia bertadarus dengan Jibril AS. Macam mana pula ke sini pula doa muka apa tu? Qiyam Ramadan dan melipat kali ganda ibadat di 10 malam yang terakhir. Ini kerja yang kita kena buat, dan itulah rutin setiap kali Ramadan. Nabi menggandakan ibadat di 10 malam yang akhir, di mana baginda tidak melakukannya di malam-malam yang lain. Nabi dia banyak ibadat. Bila 10 yang terakhir bertambah-tambah ibadat dia. Umum bertambah ibadat dia, salat yang kita kata tarawih. Boleh baca Quran, boleh berzikir, dan tarawih Nabi itu panjang, jangan ditanya panjang pendeknya. Jadi berbanyakkan lagi, berlipat kali ganda lagi dalam 10 yang terakhir. Tapi macam mana nak lipat kali ganda dalam 10 yang terakhir kalau 20 yang awal kita tak bersedia? 20 awal buat ala baru 1 Ramadan, 2 Ramadan, banyak lagi kita nak kejar Lailatul Qadar. Itu kesalahan yang kita sebut tadi. Memilih malam yang ada fadilat dan melepaskan malam-malam yang lain. Kita tunggu yang qiyamul lail yang ada Lailatul Qadar sajalah. Macam mana nak dapat Lailatul Qadar kalau yang lain pun kadar ibadat pun tak berkadaran kan?
Jadi setiap malam kena prepare. Apabila setiap malam prepare, dia jadi biasa. Bila dia jadi biasa, 10 malam Ramadan, kata orang tak, petik saja. Maksudnya ada usaha awal. Nabi ada usaha awal, dan di akhir Nabi lipat kali ganda lagi. I'tikaf pula 10 malam 10 malam akhir, dan sebelum Nabi wafat 20 malam akhir. Lipat kali ganda. Dah habis tarawih, tak tahu nak buat apa lah ustaz, ni punya banyak Quran 30 juzuk. Kan? Dah habis 30 juzuk, punya banyak zikir yang Nabi ajar tak buat lagi. Zikir makan pun tak baca. Banyak zikir yang kita tak buat lagi ni. Lepas tu komplain, ustaz saya rasa amalan tak cukup lah. Memanglah dia tak buat. Kan? Yang mana dah buat pun, dah lompat-lompat, dah menari dah zikirnya. Dia rasa tak cukup lagi. Sebab zikir Nabi you tak buat. Zikir yang lain you buat. Menjauhi, mengumpat, menipu, mencerca, bergaduh dan seumpamanya. Luar Ramadan, dalam Ramadan samalah. Tetapi dalam Ramadan kalau buat, maka dosanya berlipat kali ganda. Amalan soleh dibuat dalam bulan Ramadan, maka keberkatan bulan itu, maka dia akan berlipat kali ganda. Kalau benda-benda ni pula dibuat bukan bulan Ramadan, dia dapat dosa. Dalam bulan Ramadan berlipat kali dosa dia akan dapat. Mencerca orang, mengumpat, menipu, kerjanya cerca orang saja, kerjanya maki hamun orang je. Itu tak boleh, itu haram. Baiklah diam saja daripada banyak cakap. Kalau kita cakap, bila keluar je daripada mulut kita, ngumpat orang, cerca orang, elok diam. Nabi kata diam. Jangan banyak cakap, banyak salah, banyak dosa. Jadi diam. Tapi kalau diam daripada pagi sampai malam pun tak boleh juga. Diam je kerjanya. Duduk dengan kawan pun macam batu je aku kawan dengan dia. Kan? Oi, apa khabar? Makan dah ke belum? Buat dek je. Tak boleh. Abu Bakar tengok seorang perempuan buat macam tu. Nabi kata, Abu Bakar kata ni tak boleh, ni tak halal, ni amalan jahiliah. Senyap je sampai malam. Kalau dia tak ada orang duduk seorang-seorang kat rumah, senyap je, okey lah. Kalau dia bercakap lah, nanti orang lain tengok dia gila. Tapi ini ada orang tak nak cakap, itu pun salah lah. Diam. Bila kita rasa asyik nak cakap ngumpat orang je, diam lah. Bila kita rasa asyik nak cakap, asyik diam je pun tak boleh, bagi cakap. Sebab tu orang Arab duduk senyap dengan dia, sat lagi, kefal, apa khabar? Sat lagi senyap balik. Sat lagi, apa khabar? Senyap balik, buat kerja sendiri. Apa khabar? Dia tak nak diam tu. Bagi cakap. Perkara yang seiring kekeliruan, perkara yang sering menjadi kekeliruan masyarakat bila ditanya, bila tiba pada bulan Ramadan, sama ada batal ke tak? 1. Mandi. 2. Kita terus. 2. Belum mandi junub sedang azan telah dikumandangkan. Yang mandi tu, Nabi SAW dia menuangkan air di atas kepalanya min syiddatil har, oleh kerana panas sangat Nabi ambil air dan Nabi tuang atas kepala dia. Tiba-tiba kita dah nak masuk waktu dah berapa minit? 15 minit. Mandi ya. Weh, siapa suruh mandi? Makruh. Sebab apa makruh? Sebab bagi tenaga. Kita puasa nak bagi tenaga ke nak bagi letih? Islam bukan suruh berpuasa sampai nak mati. Islam suruh berpuasa di samping masa yang sama bertenaga. Itu Islam. Bila rasa nak mati, boleh makan. Maksudnya Islam tak nak bagi mati dengan puasa tu. Jadi boleh mandi. Kalau kita rasa panas sangat, mungkin bulan Ramadan tahun ni panas sangat, kita pun tengah hari tu tak tahan dah nak pergi kelas jalan kaki, pergi dalam kuliah, mandilah bagi sejuk sikit, bagi segar. Tak ada masalah. Lain lah kalau dia makan, tak boleh masuk bilik air mandi sambil minum. Itu jelas. Belum mandi junub sedang azan dikumandangkan. Tak dan tengah makan sahur ni, tak dan mandi wajib lagi. Azan tak apa, tak ada masalah. Nabi pun lewat. Bercelak atau sesuatu yang memasuki mata, apa-apa sajalah. Walaupun di sana adalah pandangan ulama yang kata masuk ubat dalam mata dengan kadar yang banyak, maka dia akan rasa dekat sini kan. Dia kata batal. Di satu pihak yang lain dia kata tidaklah membatalkan puasa. Dia masalahnya isu ni isu rongga. Rongga terbuka tu apa dia? Maka ada yang kata rongga terbuka itu ini
Mata juga dikata rongga bawah atau rongga. Maka siapa yang masuk ubat titik air batal, siapa yang pakai celak ke mungkin, siapa yang cabut gigi ke apa benda lah, telan air liur pun ada, kita sebut telan air liur pun. Mandi dalam swimming pool terkentut, tu contoh biasalah. Kalau nak bagi tahu masuk rongga bawah macam mana. Habis basuh berak macam mana, minta maaf lah, basuh berak macam mana, tak tahulah, saya tak tahu. Masuk ke tak saya pun tak tahulah, test sendiri lah. Jadi itu rongga, isu rongga. Mungkin dia faham daripada perkataan jauf sebenarnya. Al-jauf, jauf tu apa dia? Maka ada yang kata jauf tu di perut lah, jauf, masuk makanan masuk ke jauf. Maka dipaham jauf tu ada yang kata perut sajalah, ada yang kata jauf itu rongga tadi tu. Jadi bila ada rongga tadi tu, kalau kurit hidung ke batal, kalau kurit telinga batal, itu datangnya, itu asalnya. Tapi wallahu a'lamu bissawab, kita bersama dengan pandangan ulama yang kata tak batal lah. Jadi masuk air ubat dalam mata tidaklah membatalkan puasa. Masuk basuh najis besar ke apa termasuk ke, itu tak dikira batal. Korek telinga pun tak dikira batal. Lain lah kalau korek telinga tu dia bubuh makanan, bubuh dalam perutnya tu. Mungkin cium atau bersendegurau dengan isteri. Cium atau bersendegurau dengan isteri, itu ada dua keadaan lah. Satu, orang datang kat Nabi, dia tanya boleh tak cium isteri? Nabi kata boleh. Seorang lagi Nabi kata tak boleh. Yang boleh tu tua dah, yang tak boleh tu muda, sebab takut berlaku benda yang wiqa' atau jima' tadi tu. Maka kalau berlaku jima' batal lah. Cium itu tidak jima', raba-raba pun tidak jima'. Yang penting jangan jima', itu sajalah. Kalau orang muda yang tak boleh menahan nafsu, maka elakkan, itu saja. Jika dia mampu mengawal nafsu, tidak ada masalah untuk dia cium isteri dia ke apa ke. Nabi yubashir, Nabi bersendegurau dengan Aisyah, melainkan antara pusat dengan lutut. Jadi bagi yang tak tahan, jangan. Kalau orang tua pun jenis yang tak tahan pun tak boleh juga lah. Walaupun tadi Nabi kata orang tua tadi boleh, kena yamli kulit irbih, kerana dia mampu mengawal. Tapi kalau orang tua zaman sekarang saya rasa tak mampu kawal kot. Kan banyak kes-kes orang tua. Cium tak ada masalah lah. Keluar bulan sebelum bulan Ramadan cium isteri. Setiap kali pergi berjabat cium isteri. Bulan Ramadan tak boleh lah. Boleh. Berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung. Yang masuk air dalam hidung, Nabi kata baligh fil istinshaq, masukkan air dalam hidung illa an takuna saiman, melainkan kalau berpuasa. Maksudnya bila berpuasa masukkan air dalam hidung, tapi jangan berlebih-lebihan. Kalau dia masuk air dalam hidung, kemudian dia keluarkan, tiba-tiba termasuk sikit, namanya semua boleh. Lepas ni kalau ada soalan dah terjawab dah. Ustaz, kalau dia boleh lah, sebab dia dia tak dinamakan apa, sahaja aku tu. Yang berikutnya suntikan yang bukan makanan, kita dah sebut tadi. Suntikan bukan apa-apa, suntikan saja. Derma darah, bekam tarik. Kalau derma darah pun tak ada apa masalahnya, boleh. Menelan air liur, ada orang kata menelan air liur pun batal juga. Jenuh lah asyik meludah. Dia biasa saja. Kalau dalam keadaan biasa kita tak ada rasa nak ludah, tapi bila dah cakap mulalah. Sikit-sikit ada. Bersiwak atau menggosok gigi pun tak ada masalah. Walaupun di sana ada pandangan mazhab Syafi'i kita, iaitu setelah matahari naik itu jadi makruh. Kerana dia punya para ulama dia punya hujah ialah la khulfatu famis saimi atyabu min rihal misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada bau kasturi. Di situ khilaf ulama. Adakah bau mulut tu ataupun bau itu ialah yang terbit daripada dalam jauf, daripada perut. Sebahagian kata
mulut tu, bau mulut tu yang kita puasa tak senang tu. Tak gosok gigi, cuba duduk sebelah orang tak gosok gigi. Bukannya itu, wallahu alam, mungkin bau yang datang daripada dalam maidah, daripada perut dia. Sebab kalau bau daripada sini pun, wallahu alam, di sana ada hadis kan, bila bangkit subuh mesti gosok gigi. Nanti bila kita salat, malaikat akan mengambil bacaan kita di bibir-bibir kita. Nabi kata jangan menyakiti malaikat. Kalau lah malaikat pun terseksa, kita pun terseksa juga kot. Gosoklah, boleh, tak ada masalah. Merasa makanan, boleh juga. Merasa makanan, merasa bukan menelan, merasa. Sebab rasa dengan lidah. Beberapa riwayat daripada salaf, mereka merasa bila nak beli apa cuka ke apa, mereka rasa dekat lidah waktu puasa. Jadi kalau masak nak rasa kat lidah, sebab lidah tu rasa, kemudian kumur balik. Kalau rasa ustaz saya rasa saya dah kumur dah, tapi rasa macam masuk je, tak payahlah. Bagi orang dah biasa masak, dia tak ada masalah ni kot. Yang jarang-jarang masak tu ada kot. Pembatal puasa, makan minum secara sengaja, muntah dengan sengaja. Kalau muntah tak sengaja, tak batal lah. Haid dan nifas, jima' dan wajib kafarah kepada lelaki menurut majoriti ulama. Sebab ada juga pandangan ulama mazhab Abu Hanifah sebagainya, kata perempuan juga wajib kena kafarah. Yang kafarah ini berturutan lah. Mula hamba, kalau tak ada hamba puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tak ada maka bagi makan orang miskin lah. Kalau dah tak boleh, semua dah tak boleh dah, macam hadis Nabi itulah, tak ada hamba, puasa 2 bulan tak mampu, kemudian nak bagi makan pun tak ada, Nabi bagi, nah ambil ni pergi sedekah. Dia kata aku paling miskin kat Madinah ni. Nabi pun gelak. Nabi kata hang makan dengan keluarga hang. Kalau dah tak mampu apa semua, taubat Allah Ta'ala. Itu saja nah, batal puasa itu saja. Keringanan untuk berbuka. Pertama, orang yang diberi keringanan untuk berbuka tetapi wajib qada, orang yang sakit bersarapan pula, dan berharapan untuk sembuh, dan orang yang bermusafir. Ini yang disebut dalam Quran tu lah, wa in kuntum marda aw ala safarin. Sakit safar itu saja yang boleh buka puasa, lain tak boleh. Sakit tu macam mana? Sakit umum, apa-apa sakit yang tak mampu dia untuk berpuasa maka boleh, dan dia wajib qada, ganti pada hari yang lain. Kedua, yang diberi keringanan berbuka wajib atasnya fidyah. Fidyah bagi makan orang tua. Ini yang orang tua lah yang tak mampu dah tak larat sangat dah, memang tua sangat. Orang yang sakit tapi tiada harapan sembuh. Orang yang bekerja dengan pekerjaan yang berat sepanjang tahun, dan ibu hamil dan yang menyusukan anak. Ini yang diberi kelonggaran boleh buka dan bayar fidyah, walaupun di sana ada perbezaan ulama, adakah mereka kena qada dan fidyah. Wallahu a'lam. Kalau tanya saya, kita bersama pandangan yang ulama yang menyatakan hanya fidyah saja, tak perlu qada. Perempuan yang hamil, yang menyusukan anak, setiap kali Ramadan je elok beranak, elok memang dia punya rezeki lah. Rezeki kerugi. Jadi dia fidyah. Walaupun kita kata tadi khilaf ulama lah, kalau perempuan itu takut kepada dirinya ke, ataupun takut kepada babynya saja ke, itu datang perselisihan tu. Tapi tak apa, kita kalau ditanya kat sini, maka yang kategori ini hanya fidyah saja, tak perlu qada. Fidyah saja, tak perlu qada. Fidyah juga tidak berganda. Fidyah tidak berganda, walaupun di sana ada pandangan ulama yang kata berganda. Tahun ni dah 5 tahun lepas. Jadi kalau 5 hari 5 orang miskin, cuba kali 5, 25 lah. Tapi fidyah dia tidak berganda. Ini ayat yang menyatakan semua kategori yang kita sebutkan tadi. Berbuka dengan sengaja, ancaman daripada hadis Nabi SAW terhadap mereka meninggalkan puasa, iaitu hadis Abu Umamah Al-Bahili, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah.
yang menyatakan Nabi bermimpi, Nabi lihat ada orang yang digantung ke bawah. Dia digantung, dicangkuk daripada atas, daripada kakinya dan dia ke bawah, kemudian daripada mulutnya mengalir darah. Itu hadis yang menceritakan tentang orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja. Adapun hadis yang selalu kita dengar, orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja walaupun bertahun-tahun dia nak ganti tapi tak mampu, tak boleh, itu hadis tu ada sedikit masalah dari sudut sanad. Cumanya kita nak bagi tahu ialah haram buka puasa tanpa ada sebab yang uzur yang syar'i. Ini kita sebut tadi, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tidak boleh qada ataupun ganti bagi mereka yang sengaja meninggalkan tanpa keuzuran, sama ada puasa ataupun salat. Puasa ataupun salat tinggal sengaja tak ada qada, wajib taubat, berdosa besar. Sembahyang, walaupun ada majoriti fuqaha kata ada qada, itu khilaf. Cumanya di sana ada juga pandangan ulama yang kata tidak ada qada. Dia telah melakukan dosa besar dan dia wajib bertaubat. Puasa pun macam tu. Kalau tengok daripada ayat Quran tadi, in kuntum marda aw ala safarin, siapa yang sakit ataupun bermusafir, Allah tak sebut yang lain. Tu saja. Sakit dan musafir sambung ganti pada hari yang lain. Yang sengaja, tengok-tengok kawan dia pergi belakang kedai mamak beli, dia pun alamak teringin lah pula, pergi belikan satu, sengaja. Jadi itu semua berdosa besar, wajib taubat bagi dia, tak ada qada. Pandangan disebut juga oleh Ibn Hazmin dan beliau ni menunjuk dalam kitab Al-Muhalla, dan juga antara para sahabat yang menyatakannya ialah Abu Bakar, Umar, Ali, Ibn Mas'ud dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian ibadat yang terakhir ialah i'tikaf. Semua kita dah sebut tu, syarat dan sebagainya tu. I'tikaf ialah melazimi masjid, duduk dalam masjid dengan niat beribadah kepada Allah Azza wa Jal, itu i'tikaf. I'tikaf ialah suatu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi melakukannya 10 malam terakhir, dan ketika Nabi nak wafat 20 malam yang berikutnya. Kadang-kadang Nabi qada lepas Syawal. Waktu Syawal Nabi qada i'tikaf. Sebab isteri-isteri bila Nabi i'tikaf, sekejap lagi main satu datang pasang kemah juga, main datang bini lain tengok jealous, pasang kemah lagi, tengok lain pasang kemah, habis semua penuh kemah, Nabi kata balik semua balik. Dan Nabi qada pada bulan Syawal. Itu ibadat i'tikaf. Ada khilaf juga di situ sama ada puasa merupakan syarat i'tikaf ke tak. Di sana pandangan ulama yang majoritinya kata tidak disyaratkan untuk berpuasa. Di sana ada juga pandangan ulama yang kata disyaratkan berpuasa baru boleh i'tikaf. Itu khilaf lah. Kerana Nabi SAW tidak pernah beriktikaf melainkan dia akan berpuasa. I'tikaf boleh yang paling sempurna 24 hours, satu hari lah. Masuk sebelum subuh, keluar esok lepas subuh. Kalau nak beriktikaf waktu siang, ada sebagian ulama yang membenarkan. Masuk waktu sebelum subuh, keluar lepas maghrib. Itu lepas tenggelam matahari. Siapa nak beriktikaf pada waktu malam saja, masuk sebelum maghrib, keluar lepas subuh. Itu i'tikaf. Jadi i'tikaf ibadat dia solat, baca Quran, berzikir. Jangan pergi i'tikaf ramai-ramai betul sembang. Tak payah. I'tikaf ramai-ramai betul malam ni kita main game apa noh? Dalam masjid. I'tikaf main bawa laptop main game. Itu tak nama i'tikaf. I'tikaf membuang semua dunia, main duduk dalam masjid, zikir, ibadat 10 malam, fokus. Dalam masalah itu dibenarkan dia untuk keluar kalau ada keperluan. Kalaulah dia main keluar kemudian pergi berjalan, pergi shopping sekejap, kemudian balik masjid, itu tak nama i'tikaf. I'tikaf alamak sikit perut nak buang air, mesti kena keluar. Ataupun bini telefon anak ni demam, dia keluar set pergi bawa ke klinik, kemudian patah balik ke masjid, itu boleh. Tapi kalau dia duduk anak sakit ke, balik lepak tidur kok mah, kemudian malam baru datang balik, tu tak namanya i'tikaf. Jadi i'tikaf suatu ibadat yang digalakkan dan disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kalau ada apa-apa soalan kita boleh lepas ni. Okey, terima kasih Ustaz untuk sesi yang pertama pembentangan.
kita jumpa Ustaz untuk duduk di meja diskusi. Untuk itu kita buka sebarang soalan daripada peserta seminar. Silakan, 2 mic disediakan untuk sebarang soalan kepada Ustaz, insya-Allah. Sila sebutkan nama dan dari mana, insya-Allah, sebelum bertanyakan soalan. Okey, silakan tuan. Soalan ke? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi Ahmad daripada Johor. Cuma nak mungkin minta Ustaz menjelaskan sikit berkenaan dengan mungkin kekeliruan di dalam, di kalangan masyarakat kita berkenaan dengan antara batalnya puasa dengan berbuka puasa. Kadang kita tengok realiti kadang orang balik kerja dalam bas, time tu time buka puasa tapi dia buka puasa dengan rokok, kata kan, begitu kan. So dia dengan rokok tu lah. So adakah itu membuka puasa tu batal puasa macam tu kan? Buka puasa dengan rokok. Allah. Sian. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Satu, para ulama menghukumkan rokok kalau sekiranya dihisap membatalkan puasa sebab dia memasuk asap tu, dia masuk ke dalam rongga sini. Wallahu alam, kalau sekiranya dia buat begitu, kita kata suatu benda yang salah dan suatu benda yang jauh daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin itu namanya membatalkan puasa ataupun berbuka puasa, tapi itu tidak menepati syariat dan tidak menepati sunnah Rasul. Bahkan kalau ikut mana pandangan fatwa para ulama yang sekarang ni, rokok ialah haram, maka dia telah melakukan suatu dosa pula. Elok orang buka puasa dapat pahala, dia buka puasa dapat dosa. Sebab buka puasa dengan benda yang tak sepatutnya. Jadi hendaklah dia melazimi sunnah Rasul dengan makan, minum, paling kurang minum seteguk air. Kalau tak dan, patutnya dia dah prepare lah dalam kereta ke apa ke, ada satu botol mineral dan sebagainya. Kalau dah tak ada, tak apalah. Bila jumpa nanti barulah buka, tak payahlah merokok tu. Merokok haram hukum dia dan penyebab sakit jantung. Tu Ustaz Rizal. Rokok penyebab sakit jantung. Walaupun aku dah 8 tahun, 9 tahun, sekarang ni masuk 10 tahun, rokok elok sihat. Memanglah, tunggu time. Jadi itu bukan garis panduan kalau sekiranya dia ni tak kena penyakit, orang lain kena penyakit, maka pada dia halal. No. Syariat dia keseluruhan, kena semua sekali. Wallahu a'lam. Ada lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya dulu Ustaz lah, berkaitan dengan kalau kita di Malaysia sering kali menjadi perbalahan lah, maksudnya waktu imsak tu, sebelum azan nak berhenti ke ataupun waktu imsak tu berhenti sahur. Terima kasih. Kita dah sebut tadi ialah waktu sahur, time dia Qubailil Fajri, dekat dengan subuh, kemudian sehinggalah sampai orang sampai terbit fajar, waktu masuk waktu subuh. Itu time boleh makan. Siapa yang nak berpegang kepada imsak, kita tak kata maksudnya ghalat sangatlah, dah lah. Sebab ada hadis yang Nabi berhenti makan ataupun antara Nabi sahur dan subuh ialah kadar 80 ayat lebih kurang macam tu. Jadi itu yang kadang-kadang ada ulama yang mengambil hadis itu menjadikan dia imsak. Tapi kalau sekiranya kita pegang imsak itu dalam erti kata dah berhenti dah, siapa makan lepas imsak kena, itu salah. Dia telah menyalahi apa yang telah Allah tentukan. Hatta tabayyan khaytul aswad min khaytul aswad min abyad dulu ke aswad? Abyad min khaytul aswad min al-fajri tu. Sampai dia jelas waktu antara benang putih benang hitam. Masuk benang putih benang hitam tu bukan macam para sahabat buat tu. Ada seorang sahabat Nabi bubur bantal. Dia tunggu, saya buka, dah keluar ke benang putih? Belum. Dia tak keluar lah kalau tidur lasak dia keluar benang tu. Tapi maksud dia subuh. Maksudnya imsak sebenarnya menahan diri. Tapi kalau dia ambil imsak itu maksudnya lepas 10 minit sebelum masuk subuh dia kata tak boleh makan, itu salah. Kalau dia kata just untuk kita dah lah berhentilah, nak siap prepare nak sembahyang, tu okey, tak masalah. Walaupun di sana ada pandangan ulama tak setuju dengan imsak.
Tapi kalau wallahualam, kita kat Malaysia ni kalau ada orang yang berpandangan imsak itu menahan orang daripada makan fajar atau makan sahur, itu ialah kesalahan, bercanggah. Wallahualam. Okey, ada lagi soalan? Assalamualaikum Ustaz. Jalil daripada Johor. Nak tanya satu, macam kita berbuka puasa ni dituntut berbuka puasa. Tapi sembahyang berjemaah juga dituntut. Jadi mana yang lebih bagus? Kita berbuka puasa di rumah ke kita pergi puasa di masjid ke? Apa yang Ustaz buat? Apa yang Ustaz buat tu bahaya tau. Kalau ikut hadis yang kita bacakan tadi tu, Nabi membuka puasa dengan rutab qabla salah, sebelum sembahyang. Yalah, mungkin pada waktu itu tak adalah macam kita. Jamuannya macam raja tak. Yang sepatutnya kita sebelum maghrib jangan hidang dulu. Hidang tamar saja. Kalau kita nak ni lah, kalau kat masjid ke mana-mana, jangan hidang makanan dulu. Buburlah kurma, kemudian air. Lepas habis kurma dan untuk jemaah sekali. Tapi masalahnya bila dah dihidang makanan tu, dah elok langah depan dia dah. Tiba-tiba lepas orang makan kurma, semua orang pergi masuk dalam. Idza quddima al-'asha wal-'isha, apabila makanan malam dah ada depan mata, dah isyak pun datang. Maka bermula dengan makan malam. Bermulakan makan. Di sana ada riwayat, ada sebab Ibnu Abbas, kalau tak silap saya, mereka waktu nak buka puasa, mereka bila makanan dah teridam, mereka makan. Dalam keadaan mereka makan, mereka dengar bacaan imam. Maksudnya mereka makan sedang dalam keadaan imam tengah sembahyang. Maksud bila dah makanan buah depan, dah kira kena makan dulu dan baru sembahyang. Itu antara para ulama bila dia menggariskan keuzuran yang boleh untuk tidak menghadiri salat jamaah. Antaranya tahan nak pergi qada hajat, nak buang air besar air kecil, maka dia pergi buang air besar kecil dulu walaupun jemaah dah start. Situ diutamakan dulu. Makanan dah terhidang, itu antaranya. Jadi bila makanan dah terhidang, makan dulu. Dan kalaulah kita terlepas yang ada tu, maka kemudianlah kita sembahyang berikutnya lah. Jadi sepatutnya kita jangan hidang yang berat-berat dulu. Hidanglah yang sekadar untuk membasahkan leher kita tu. Kemudian solatlah berjemaah. Itu saya rasa yang sesuai dekat masjid lah. Tapi siapa yang berbuka puasa dekat rumah, kat rumah ni of course dah memang terhidak, atas meja penuh semua. Makanlah dulu, kemudian barulah sembahyang maghrib. Boleh? Tak setuju, saya nak macam mana? Wallahualam. Ada soalan lain? Baik, soalan lain. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hajah Masya dari Bangi. Ustaz, saya ada dua soalan. Soalan pertama pasal ruksa untuk kita berbuka puasa kalau kita bermusafir ataupun sakit. Okey, untuk bermusafir, pada zaman dahulu kan macam para sahabat bermusafir dengan keadaan yang panas terik dan di padang pasir. Tapi pada keadaan sekarang kita dalam keadaan yang selesa, dalam aircon. Jadi benda tu boleh diaplikasikan kepada waktu sekarang. Soalan kedua, boleh tak kita qadakan solat dan juga puasa untuk orang yang dah meninggal dunia? Wallahualam. Terima kasih. Satu, zaman dulu musafirnya naik unta ataupun jalan kaki. Nabi kata as-safar qita'atun minal azab. Pemusafiran itu sebahagian daripada azab. Maksudnya bila kita musafir itu akan ada kesusahan-kesusahan dan sebagainya. Hukum Islam daripada zaman Nabi disyariatkan sampai kiamat. Tak kiralah zaman apa-apa pun, ada aircon ke, tak ada aircon ke, maka hukum tu masih berjalan. Kalau sekiranya kita kata pada zaman itu musafir ni teruk, memang wajar untuk buka puasa, pada zaman sekarang tak wajar, maka qasar pun jangan buat. Kan? Sebenarnya qasar jangan buat. Penuh je. Hukumnya sama sampai kiamat. Jadi senang ke dia, susah ke dia, dia boleh buka puasa bila dia musafir. Naik kapal terbang, lagi best. Kalau di sana bolehlah dia buat pilihan. Itu pun ada perbincangan ulama lah, mana afdal, buka ke tak buka.
Siapa yang memilih untuk berbuka, baginya. Tak ada masalah. Siapa memilih untuk tidak berbuka pun, dia ada hak untuk buat begitu. Jadi apa-apa pun, selesa ke tak selesa ke, dia ada hak. Itu namanya musafir. Yang kedua, Qada orang yang meninggal dunia. Qada solat. qada salat bagi yang meninggal dunia, apa nama, man mata wa ali siyam sama anhu waliyuhu, siapa yang mati dan dia ada puasa, maka gantinya olehnya wali dia ataupun waris dia. Itu pun ada perbincangan ulama juga. Ada ulama kata yang dimaksudkan puasa itu nazar sahaja. Ada yang ulama umum saja. Siapa yang puasa itu untuk tamu Ramadan lah, of course. Sebab sunat sekali dia lah. Kan ini puasa wajib. Maka bolehlah walinya puasakan untuk si mati. Tapi tengok keadaan lah. Kita tahu si mati ni waktu hidupnya tak nak puasa. Tak mau dia puasa. Suruh dah berbuih mulut cakap. Kan? Tapi dia tak mau puasa, tak mau. Semayang pun tak mau. Pada kita tak payah qada untuk dia. Sebab dia bukan nak puasa pun. Orang nak pergi haji, memang dia kumpul duit, memang asyik-asyik cakap dengan kita, hasrat dia nak pergi haji. Kita nak bantu pun kita tak ada duit. Tiba-tiba dia meninggal, mak kita meninggal, ataupun siapa-siapa sajalah. Maka pada ketika itu kita ada kelapangan daripada sudut harta dan sebagainya, maka kita buat untuk dia. Sebab dia memang nak buat pun. Tapi yang nak pergi London dulu, nak pergi UK dulu, sekali Indonesia Bandung, bila nak pergi Mekah, umur masih muda, kan? Jadi dia tangguh, bukan dia tak nak buat, ada kelapangan dan duit banyak, tapi dia tak nak pergi. Tak payah buat badan haji untuk dia. Sebab dia memang sendiri tak mau. Yang kita pergi bersusah payah tu kenapa? Semayang tak mau. Suruh semayang dah banyak. Orang Melayu kita pergi buat fidyah pula untuk dia. Fidyah semayang. Bayar fidyah. Buat apa? Sebab dia tak nak semayang. Jadi kalau orang yang mau, kita bagi. Kalau orang tak nak, dia nak bagi buat apa? Macam tu lah. Jadi kalau dia nak puasa dan dia tak dan, ataupun dia ada puasa wajib dan dia tak dan untuk meninggal, maka kita puasa untuk dia pun tak ada masalah. Wallahualam. Okey, lagi soalan? Oh, ada banyak soalan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, nama saya Farhiah daripada Sedang. Saya nak bagi contoh, kalau kita ada pesakit buah pinggang, so dalam seminggu dia kena buat 3 kali dialisis. Macam mana keadaan dia? Maksudnya dialisis tu adalah, adakah dia mengganggu proses dia sebagai nak berpuasa, sebab dialisis dia kena buat the blood cleaning everything. Lepas tu ni macam Ramadan pertama untuk pesakit dialisis tersebut untuk puasa. Tapi dia dah niat dia tak nak puasa sebab dia rasa macam tak larat. Tapi at the same time dia boleh drive pergi Sumbajaya, dia boleh buat travelling lah. Macam mana keadaan macam tu? Terima kasih Ustaz. Dia boleh untuk berbuka, tak ada masalah. Sebab dialisis ni, bila lepas dialisis dia akan letih. Orang lepas dialisis dia memang mesti dia akan letih. Tengok keadaan lah. Kalau dia memang rasa tak mampu, maka dia boleh berbuka puasa. Kalau dialisisnya berterusan, maksudnya yelah kadang-kadang seminggu 3-4 kali, time yang dia tak buat dialisis tu dia boleh ganti pada hari yang lain lah. Kalau lah mungkin kita tak tahulah, ada ke orang dialisis setiap hari? Ada? Setakat ni tak ada kot. Tak ada kan? Mungkin waktu yang dia buat dialisis tu dia boleh buka puasa lah. Nanti bila yang mana, kalau dia mampu untuk lepas Ramadan, dia qada yang mana dia tak larat tu. Itu semua orang sakit. Itu kepada semua orang sakit. Tengok keadaan dia sendiri. Dia yang tahu keadaan dia lah. Tapi kalau dah memang ada orang tanya, Ustaz dia ni kerja berat, kerja dekat loji minyak, kerjanya tengah panas, boleh tak dia tak puasa? Soalan dia tu, boleh tak dia tak puasa? Ada satu lagi orang tanya, Ustaz saya kerja macam ni tengah panas dan sebagainya, kalau saya nak puasa kadang-kadang saya tak larat, boleh tak? Ada dua keadaan tu kan. Satu, dia nak puasa, betul dia nak puasa, tapi tak larat. Yang kedua tu awal-awal tanya dah. Boleh tak saya tak puasa? Boleh je. Dah nak tak nak puasa sangat. Tengoklah.
Kita ada peruntukan tadi, yang bekerja sepanjang tahunnya memang kerjanya berat. Itu ada peruntukan. Memang dia boleh buka puasa. Dan kalaulah memang kerjanya itu sepanjang tahun, kalau dah dia tak mampu nak berikutnya nak qada, bayar fidyah lah. Bayar fidyah. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan. Jadi kita minta, nampak gaya macam banyak soalan. Jadi kita kumpulkan soalan. Minta yang ingin bertanya terus beratur di mic, kita kumpul soalan, Ustaz jawab, insya-Allah. Boleh? Boleh terus ke mic. Tadi ada berapa nak tanya, boleh? Silakan. Okey, yang seterusnya pun terus beratur di belakang. Kita kumpulkan soalan. Insya-Allah minta kertas untuk Ustaz. Okey, seterusnya pun terus kumpul belakang lah, beratur di belakang tu. Silakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya Aizaudin daripada Seldang. Okey, ini masalah bagi kebiasaan orang yang suka bersahur di hujung waktu. Bila contohnya dia makan, lepas tu dalam 10 minit tu tiba-tiba dia terdengar azan. Tok Bilal azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Tu boleh dalam hati dia terdetik, Tok Imam ni, Tok Bilal ni azan mungkin jam dia awal 10 saat ni. Tu dia pun minum air 1-2 teguk untuk habiskan dia punya bersahur tu. Apa hukum puasa tu, Ustaz? Syukran. Okey, seterusnya. Assalamualaikum, saya Salsabilah binti Muhammad Mukhtar daripada Pantai Dalam. Soalan saya ialah macam mana hukum puasa tu kalau kita sengaja mengorek hidung dan telinga? Mengorek hidung dan telinga dengan sengaja. Mengorek hidung dan telinga dengan sengaja. Yang tu je. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya. Okey, ni ada jawapan daripada kotak soalan. Assalamualaikum Ustaz. Boleh saya tahu apakah hukum wanita haid membaca Al-Quran? Jazakallah. Apakah hukum wanita haid membaca Al-Quran? Ada soalan tadi? Yang seterusnya, ada yang berdiri tadi, saya nampak. Ada ke? Ada lagi soalan? Kita boleh bagi lagi. Okey, silakan. Kak Muna. Hukum buat skop medical punya endoskopi ke? Dapat ke soalan, Ustaz? Alat masuk dalam kan? Alat masuk dalam badan. Terbayang skop aiskrim. Okey. Silakan. Assalamualaikum Ustaz ya. Saya daripada Wangsa Maju. Nak bertanya lah Ustaz, apa hukum kalau kita beli makanan daripada orang yang dia memang waktu Ramadan dia memang menjual makanan tapi dia tak puasa sebab kerana dia nak kejarkan keuntungan tu. Kita beli makanan daripada dia sebab kerana kita pengguna kan, kita beli, kita tak sempat nak masak. Dan sebenarnya hakikat dia tak puasa sebab kerana dia tahu permintaan banyak. Jadi kita dapat ke saham dosa tu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Okey, share dosa Ada saham dosa Okey, silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Syaiful Anwar bin Zahari daripada Wangsa Maju. Okay, Ustaz, saya nak tanya dari segi hukum bila puasa ni kita tidur berlebihan. Contohnya kalau macam first day puasa tu lepas sahur kita balon tidur sampai zuhur, lepas tu sampai zuhur, lepas tu balon tidur sampai asar balik tu Ustaz. Terima kasih. Okey. Ni pesta tidur. Okey, teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak bertanya berkenaan soalan iktikaf. Okey, maksudnya to confirm iktikaf ni hanya di masjid Tidak, adakah boleh buat di rumah? Itu satu. Nombor dua, especially maksudnya iktikaf untuk perempuan lah bolehkah dia buat di rumah kita? Lepas tu saya lihat tadi maksudnya iktikaf yang disebut di sini sama ada 24 jam ataupun 12 jam macam mana pula kalau iktikaf tu kurang dari 12 jam? Okey. Bagaimana pula dari segi macam kata kita pergi sembahyang tarawih, bolehkah di waktu tu kita niatkan iktikaf? Sembahyang tarawih di masjid, bolehkah di waktu itu kita niatkan sebagai iktikaf? Okey. Itu 3 soalan kan? Lepas tu soalan yang seterusnya, saya tak berapa faham tentang tadi ada disebut tentang pernyataan tidak boleh qada bagi yang sengaja meninggalkan
tanpa uzur, sama ada puasa atau solat. Yang itu minta penjelasan sikit. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Satu lagi soalan. Kalau Ustaz Zahid terus macam ni, boleh buat buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Silakan. Ustaz Ana Zikril dari Gombak. Nak tanya Ustaz, macam mana Ana bekerja malam sekarang ni. Dan insya-Allah bulan puasa pun kerja malam. So masalahnya mungkin itikaf, tarawih dan qiyam Ana akan terganggu lah. So selain berhenti kerja, apa cadangan Ustaz pada saya? Terima kasih. Okey, terima kasih. Ada lagi soalan sebelum kita tutup? Kita raikan soalan lagi. Okey. Tak ada, insya-Allah. Itu saja. Terima kasih. Kita tutuplah. Okey. Jadi silakan Ustaz jawab, tapi ringkaskan dan kita minta itulah tolong ringkaskan banyak tu. Silakan Ustaz. Azan waktu imsak tadi tu, kalau memang PN selalu lambat, kita tak kata dia tak sah lah. Dia boleh minum dalam keadaan macam, kalau dia makan kemudian azan, dia boleh minum dan dia habiskan apa yang masih ada lah, itu saja. Tapi kalau dah memang perangai Robi itu yang perlu diubah dan perlu diingatkan lah. Selagi dia membawa kepada habis azan pun dia makan juga, tu nak kena lah. Yang kedua, kerjanya korek hidung dan korek telinga. Memang tak ada kerja. Memang tak ada kerja. Satu lagi, tidur berlebihan. Tadi beradik punya banyak benda boleh buat. Kalau sengaja korek hidung tak ada batal, tak batal. Tapi kalau kerjanya suka korek hidung, kena hindarkan kerja tu. Korek belakang-belakang, jangan korek depan orang. Itu semua tak batal. Tidur berlebihan tadi benda tak bermanfaat, itu saja. Tapi kalau dia tahu asyik bangun je ngutuk orang, bangun je ngutuk orang, mungkin ke? Mungkin kot. Tak mau tidur lah. Banyak kerja lain boleh buat. Kalau waktu cuti tu paling kurang dengar ceramah, kan, tengok cerita bermanfaat sikit. Kalau dah malas lah, semua dah tak nak buat, buka TV tu yang mana ada perbincangan ke apa, tengok lah kalau dah tak ada kerja sangat lah, kan. Kalau banyak ibadat lain dia boleh buat, zikir lah, baca Quran lah. Tapi kalau dia sambil baring dia berzikir, okey juga. Haid baca Quran itu khilaf, dah banyak kali dah para ustaz-ustaz kita sebut. Khilaf, ada yang kata tak boleh, ada kata boleh. Siapa yang memilih untuk kata tak boleh, jadi kita menghormati pandangan itu. Siapa yang nakkan kepada pandangan yang berikutnya, yang kedua, iaitu dengan para ulama menyatakan hadis-hadis yang menyatakan perempuan haid tak boleh baca Quran, hadis-hadis yang lemah, tidak sahih, tidak jelas, maka baginya untuk baca Quran boleh, tak ada masalah. Ada yang dikatakan kalau dia baca Quran maka niatkan zikir. Niatkan zikir, tapi saya rasa walaupun dia niat zikir, dia baca Quran. Tak boleh jugalah kalau ikutnya lah, wallahu alam lah. Tapi kalau tanya saya, kita bersama pandangan ulama yang kata boleh. Boleh dan tidak ada apa-apa masalah. Boleh berzikir dan sebagainya, tak boleh semayang saja dan puasa. Itu yang banyak lah, bila dia haid dia tak tahu nak buat apa, dia tidur je. Sebab dia tak apa pun tak boleh. Kemudian skop tadi masuk dalam perut tu, wallahu alam, kalau sekiranya dia kena buat prosedur itu, saya rasa dia boleh berbuka dan dia gantikan pada hari yang lain. Sebab dia masuk dalam rongga yang ke sini tu, wallahu alam, memang ada pandangan ulama yang kata batal lah. Apa-apa saja yang melepasi rongga di sini maka dikira batal lah. Ada juga yang kepada pandangan yang tak masuk itu makanan. Yang masuk itu mungkin wire ke apa ke. Jadi benda tu tak mengenyangkan. Tapi wallahu alam, untuk ihtiyat, untuk berhati-hati, kalau dia terpaksa buat prosedur itu, maka dia boleh berbuka dan diganti pada hari yang lain. Beli makan dekat penjual yang tak puasa, saya rasa penjual tu dia tak tulis kat depan tu, saya hari ni tak puasa. Kan? Jadi kita tak tahu betul ke dia tak puasa dan sebagainya. Kalau lah kita tahu sekalipun, kita beli dengan dia, tak namanya bersubahat. Beli sambil tu kata, kak lain kali puasa, terima kasih.
Bagi dia risalah atau satu surat. Kak, surat ni ada orang peminat bagi. Bagilah, di samping nak mencari rezeki, maka puasalah. Sebab orang nak rezeki dia kena taat kepada Allah dan Rasul. Itu baru dapat rezeki. Kalau dia tak taat kepada Allah dan Rasul, maka itu walaupun mungkin dia rasa dia dapat rezeki, tapi itu tidaklah kehidupan yang bahagia. Kehidupannya sempit sebenarnya. Jadi untuk kita yang beli kat dia tak ada masalah. Kita beli untuk kita, tak ada kena mengena dengan puasa dia. Jadi belilah, tak ada masalah. Ada orang kata, boleh jual makan tak bulan puasa? Boleh, apa salahnya? Takkan tak boleh jual makanan bulan puasa? Dia bukan makan, dia jual. Kemudian i'tikaf para ulama sebut di masjid. Ada, walaupun di sana ada yang kata dia umum kepada masjid kat rumah pun boleh, tapi lebih kepada para ulama yang kata oleh kerana Aisyah kata ada i'tikaf dekat masjid jami'. Masjid jami' tu maksudnya ada buat Jumaat semua sekali. Maksudnya dia tidak perlu kepada keluar untuk pergi Jumaat. Jadi dia buat kat masjid yang ada orang buat Jumaat. Adapun di rumah tu maka tak dikira i'tikaf. Kurang daripada yang kita sebutkan tadi. Yang paling sempurna 24 hours. Kemudian ada yang ulama meluaskan lagi, ada yang boleh siang hari saja. Ada yang boleh malam hari saja. Itu ijtihad ya. Kemudian kurang daripada itu, seperti yang sekarang kita masuk masjid, nawaitu sunnatul i'tikaf tu. Kan kita masuk masjid, kita niat i'tikaf. Wallahu alam, saya tidak bersetuju dengan itu. Itu tak nama i'tikaf. I'tikaf dia mesti ada syarat-syarat ini yang kita nyatakan tadi. Dan duduk sementara dalam masjid dia ni i'tikaf, itu tak nama i'tikaf yang macam kita bincang. Tapi dia masuk di dalam dapat pahala kalau dia menunggu waktu salat. Dia tunggu dalam masjid dan menunggu waktu salat berikutnya, dia sedang berada dalam keadaan salat, pahala dapat. Bukan kita kata walaupun kita tak nama i'tikaf dia tak dapat pahala, dapat. Duduk dalam masjid menanti waktu salat itu ada itu ada keistimewaan dan ada pahalanya. Duduk tak ada masalah. Cuma dia tak payah niat i'tikaf tu pun tak apa. Kalau dia masuk menunggu waktu sembahyang, dia telah mendapat pahala dah. Yang dikatakan i'tikaf ialah masuk dalam masjid, mengurung diri dalam masjid dengan syarat-syarat tertentu, dengan cara-cara tertentu. Itu i'tikaf. Yang itu pula syaratnya yang kita sebut tadi. Kalau dengan puasa ke tak puasa ke, masuk. Itu namanya i'tikaf. Adapun 10 minit, 20 minit, wallahu alam lah, pada saya tidak merasa itu i'tikaf. Berikutnya solat apa nak? Solat istimbat yang tu. Saya tulis tak faham. Tapi sama saya rasa. Qada kita sebut tadi, majoriti para fuqaha kata kena qada. Semayang ke dia tinggal, puasa ke dia tinggal, sama ada sengaja ataupun tak sengaja, maka dia qada. Man nama an salati, siapa tertidur semayang ataupun terlupa, maka dia semayang bila diingat dan bila dia terjaga. Maka di situlah sendiri ulama kata itu qada. Ada ulama itu bukan qada, itu adaan. Mana-manalah. Yang penting kalau dia tertidur ataupun terlupa, maka dia buat waktu time dia terjaga. Kalau lah subuh 10 pagi lah waktu subuhnya. Tapi kalau setiap hari 10 pagi, itu bukan waktu subuh dia. Itu dia berdosa. Yang kata tadi tu tak ada qada. Ada pandangan ulama kita sebut tadi, semayang dan puasa sama saja. Maka puasa kalau tak ada sebab uzur syar'i, dia tak boleh buka puasa. Kalau dia buka puasa, maka dia berdosa, wajib taubat, tak ada qada. Sembahyang pun tak ada qada, dia mesti wajib taubat. Ini relevan kepada makcik-makcik kadang-kadang dah 40 tahun, 50 tahun. Ustaz, saya ni dulu balik umur 15 tahun, 20 tahun, ada 9 tahun. Macam mana saya nak qada sembahyang? Jenuh kita bagi tahu setiap kali sembahyang kena qada. Dia pun mati kat ni. Kan? Kata kat dia qada, kata kat dia makcik yang mana lepas-lepas taubat dan banyakkan amalan soleh. Banyakkan amalan soleh. Berikutnya yang last sekali, kerja malam tarawih terlepas, apa dia nak kena buat? Ada amalan lain tak dia kena buat? Tidurlah. Kalau kerja malam, dia boleh lepas kerja kita tak boleh ada kerja malam sampai pagi kah? Dia boleh tengok waktu yang dia boleh, dia semayang lah. Kerja malam mungkin sampai pagi. Kalau ada ruang, buatlah tarawih tu ataupun qiyamul lail tu. Kalau dah tak ada ruang kerjanya, kalau kerja guard pun sebenarnya ada ruang. Guard dia tidur je tengah malam.
Jadi dia boleh satu tempat sejadah ke dalam tempat, dia boleh semayang. Boleh semayang. Kalau dah tak boleh sangat, berzikir masih boleh lagi. Baca Quran pun dah Quran tak bawa kan. Zikir lah. Lain tak tahu nak kata dia boleh qada tak pada siang hari. Nabi pernah tertinggal qiyamul lail dan Nabi qada pada siang hari. Tapi itu bagi orang yang melaziminya, tak semua orang lah. Jadi yang tadi tu kalau kerja malam, tengok ruang yang mana kita dapat, kita sembahyang. Hak mana yang kita mampu lah. Fattaqullaha mastata'tum, takutlah kamu kepada Allah Ta'ala sekadar kemampuan. Jadi kuncinya ialah ikut kadar kemampuan kita. Kalau dah rasa tak boleh nak puasa, maka boleh. Kalau kita sakit, kita qada pada hari yang lain. Kalau tak boleh ibadat begini, kita ada ibadat lain boleh buat. Kalau tak boleh macam ni pula caranya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita kemudahan untuk melaksanakan ibadat bersesuaian dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bissawab. Terima kasih Ustaz Khairul Anwar. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab segala persoalan kita. Kalau bagi 1 jam lagi tu mau dapat 1 buku Ustaz. Okey, insya-Allah kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Khairul Anwar atas pengisian perkongsian yang diberikan oleh beliau. Kita tamatkan sesi pertama pada hari ini. Selepas ini kita akan terus dengan rehat pada jam 11 pagi sehingga 11.30. 11.30 insya-Allah kita akan mulakan slot yang kedua untuk hari ini bersama dengan Puan Hajar Rohani insya-Allah dari jam 11.30. Jadi harap dapat bersama-sama berkumpul 5 minit sebelum insya-Allah di sini.